A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Nam Sidik yang Muallim kasih sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu semula pada minggu yang ketiga. Pada minggu yang ketiga ni, alhamdulillah, kalau ikut minggu ketiga ni hampir sebulan lah kita belajar secara online ni. Jadi Muallim harap tak dapat banyak pun paling kurang sedikit, paling kurang sedikit yang antum dan Muallim pun dapat manfaat daripada perkongsian-perkongsian yang kita buat ni, insya-Allah. Jadi pada minggu lepas kita telah masuk pada unit 2 berkaitan perang Taif. Kita imbas semula itu, tapi kita tak sempat habis itu perang Taif kan. Kita imbas semula sedikit berkaitan perang Taif. Okey. Kita tengok sikit berkaitan perang Taif. Okey, sorry. Okey. Perang Taif itu yang berlaku disebabkan apa? Disebabkan kaum Thaqif dan kaum Hawazin nak balas dendam, kan? Nak balas dendam kepada orang Islam kerana kalah dalam peperangan Hunai, kan? Jadi apa yang berlaku, mereka membuat kubu, mereka berkampung dalam kubu tersebut dan mereka mengumpul bahan makanan yang cukup untuk mereka berkampung selama 1 tahun, kan? Dan kaum mereka ni, tentera musuh ni terkenal dengan kemahiran memanah. Lalu mereka telah menyerang tentera Islam sehingga kan tentera Islam berada dalam keadaan kucak-kacir, kan? Sehingga Rasulullah memindahkan tentera Islam ke tempat yang lebih selamat. Sebab memanah ni kita tahu kan, memanah ni dia daripada jarak jauh. Memanah zaman dulu hebat. Kadang-kadang dia punya busur tu panjang, lebih panjang daripada kita, lebih tinggi daripada kita. Busur dia buat sendiri, dia ukir sendiri, tali besar, dia punya anak panah pun besar panjang. Cuma zaman kita ni dah banyak kan, ada yang tradisional, ada yang moden, tapi asas dia sama, memanah. Jadi bila diserang, Rasulullah memindahkan tentera Islam ke tempat lebih selamat dan Rasulullah dan tentera Islam yang lain mengepung kota Taif, tempat mereka berkampung tersebut selama 20 hari 20 malam, kan? Selama 20 hari 20 malam. Jadi apa yang Rasulullah buat? Rasulullah mengancam mereka untuk memusnahkan kebun anggur. Milik siapa? Milik kaum Thaqif. Kebun anggur yang mereka ada tu sangat luas, sangat besar, kerana itulah sumber makanan mereka, sumber ekonomi mereka yang mereka jana melalui kebun anggur tersebut. Lalu apa yang jadi? Kita dah bincang minggu lepas kan, apa yang jadi? Mereka takut, mereka serah diri, mereka mengalah kerana mereka takut tak nak tentera Islam musnahkan kebun anggur mereka. Lalu Rasulullah menerima permintaan mereka. Rasulullah bertolak ansur. Ini yang kita nak contohkan. Rasulullah nak tolak ansur dan Rasulullah menerima permintaan mereka dan memutuskan untuk menghentikan peperangan. Berhenti peperangan, tak payah gaduh. Orang dah menyerah kalah, tak payah kita nak buat lagi perkara-perkara yang tidak sepatutnya, kan? Akhirnya Malik bin Auf serta pengikut-pengikutnya menyerah diri kepada Rasulullah dan memeluk Islam. Ini dia punya hikmah dia. Bila Rasulullah, walaupun pada waktu tersebut Rasulullah ada kuasa, Rasulullah berhak, kalau Rasul nak serang betul-betul pun boleh sebab mereka dah menyerah diri. Tapi Rasulullah mengambil keputusan untuk bertolak ansur dan memberi peluang kepada mereka, dan akhirnya Allah mengurniakan taufik dan hidayah kepada mereka sehingga mereka memeluk agama Allah, iaitu agama Islam. Baik, kita tengok pada muka surat yang seterusnya, pada muka surat yang baru ni. Okey. Apa yang berlaku seterusnya pada muka surat 8? Okey, kembali ke Mekah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di Ja'ronah, di Ja'ronah untuk membahagikan harta rampasan dan menguruskan tawanan perang. Okey. Siapa tahu harta rampasan perang kita panggil apa? Siapa tahu? Harta rampasan perang kita panggil ghanimah, kan? Memang kebiasaannya macam tu. Dulu pun semua ahli pernah terang, orang-orang zaman dulu berperang dia mesti bawa segala harta benda. Sebab apa? Peperangan itu adalah satu lambang kekuasaan, lambang maruah. Kalau mereka menang, mereka akan dapat harta. Kalau kalah, hilang semua harta mereka, tinggalkan, mereka akan mulakan hidup baru mereka. Jadi sewaktu dalam perang Taif ni, tentera Islam mendapat banyak harta rampasan perang ataupun ghanimah, dan ada juga tawanan-tawanan, kan. Jadi apa yang Rasulullah buat? Tawanan perang diberikan kepada kaum Hawazin. Tawanan perang diberikan kepada kaum Hawazin. Harta rampasan perang diberikan kepada tentera Islam. Rasulullah bagi tentera Islam harta rampasan perang. Kemudian Rasulullah SAW mengerjakan umrah. Rasulullah mengerjakan umrah. Jadi masuklah, Rasulullah berjaya masuk ke kota Makkah dan Rasulullah mengerjakan umrah. Setelah semuanya selesai, Rasulullah SAW pulang ke Madinah untuk meneruskan usaha mengembangkan Islam. Peristiwa ini berlaku pada bulan Zulkaidah tahun 8 Hijrah. Jadi berjaya tak berjaya, usaha Rasulullah berjaya, dengan sikap tolak ansur yang ada pada Rasulullah. Walaupun pada satu ketika kita boleh bunuh sahaja mereka, tetapi tidak. Rasulullah mengambil pendekatan yang berhemah, pendekatan yang bermatlamat, yang berpandangan jauh, yang mana penyebaran agama Islam itu lebih penting daripada membunuh orang-orang kafir. Jadi kita tengok seterusnya kesan peperangan. Apa yang memberi kesan yang baik? Yang pertama, hampir keseluruhan penduduk Arab memeluk Islam. Sejak peristiwa perang Taif ini, makin lama makin ramai orang memeluk agama Islam. Jadi itu yang perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat penting. Walaupun tindakan Rasulullah itu tidaklah popular. Kita panggil macam tak popular, tak hebat lah tindakan Rasulullah tu. Tak serang, kan, tolak ansur, memaafkan. Bagi kita tak hebat lah. Tapi hikmah dia, natijah dia, kesan dia sangat bagus. Sama juga kita nak buat apa-apa keputusan, jangan buat keputusan sebab nak suruh orang puji. Jangan nak buat keputusan sebab nak suruh orang tengok kita hebat. Tak. Kita buat apa-apa keputusan, yang paling utama pastinya kita nak dia mendatangkan kebaikan, dan yang paling penting mestilah dia tidak melanggar syariat-syariat yang ada dalam agama kita. Nak buat keputusan tu. Kan, nak minum, kan, air susu ke air arak, kan? Susu ke arak? Kalau kita pergi kat luar sana, orang yang minum arak di negara barat ataupun di kalangan orang-orang kafir, minum arak ni hebat, kan? Adakah kita nak disebabkan nak suruh orang tu tengok kita hebat, kita minum arak? Tak. Kita kena pilih susu. Walaupun tak nampak hebat, tapi itu yang disuruh oleh Islam. Tak boleh minum arak, air lain boleh minum. Okey. Yang seterusnya, kesan yang kedua, kaum muslimin telah menguasai ekonomi pertanian. Sejak peristiwa itu, orang Islam pun mula sedar, mula mengambil tindakan untuk melibatkan diri dalam aktiviti pertanian. Pertanian ni melibatkan tumbuh-tumbuhan lah, sayur-sayuran, buah-buahan, binatang ternakan dan sebagainya. Dan sehingga ke hari ini pun di Malaysia banyak aktiviti pertanian, kan. Tak payah ada yang secara berskala besar, ada yang kecil. Macam kat rumah kita pun kita ada tak aktiviti pertanian? Ada, kan. Mak kita tanam pokok bunga tu pertanian, tanam serai, tanam apa lagi, pokok kari, kan, nak masak senang. Tanam apa lagi, pokok bawang, kan, kacang panjang ke, bendi, terung, kan. Itu aktiviti pertanian. Ada kat kampung nenek kita bela ayam ke, kan.
besar sembelih kan, bela lembu, bela kambing dan sebagainya. Itu aktiviti pertanian. Jadi sejak dulu lagi orang Islam dah mula terlibat, dan sampai ke hari ini aktiviti pertanian itu ada dalam diri kita, di negara Malaysia. Kalau di Malaysia ni, kalau di negeri Kedah, pertanian dia yang besar padi kan, padi. Kalau di Pahang ni apa banyak? Kelapa sawit, sebab banyak felda kan. Ada getah, kan. Peternakan ada lembu, kambing kan, dan sebagainya. Jadi dua kesan peperangan ni, walaupun pada hakikatnya mereka tidak berperang, mereka sikit je berperang, sekejap je. Yang selebihnya Rasulullah mengepung dan mengunggut mereka, dan mereka menyerah diri. Tapi kesan ni sangat besar. Yang pertama, ramai orang masuk Islam, dan yang kedua, orang Islam dah mula melibatkan diri dalam aktiviti pertanian. Okey. Baik, seterusnya rentas kurikulum berkaitan akhlak. Sifat adil dan bertolak ansur merupakan sifat yang perlu ada untuk memastikan manusia dapat hidup dengan aman dan harmoni. Kalau kita fikir logik tadi kan, kalau Rasulullah teruskan juga nak hancurkan kebun anggur dan berperang dengan mereka, jadi agak-agak ramai tak orang nak masuk Islam. Tak kan, sebab apa? Orang takut. Orang kafir makin lama makin benci kepada Islam. Tapi bila Rasulullah ambil tindakan bertolak ansur tersebut, Rasulullah tidak meneruskan peperangan, Rasulullah tak hancurkan kebun anggur, orang kafir yang dulunya benci kepada Islam kurang benci, makin suka dengan Islam. Masya Allah, dia kata orang Islam ni, Rasulullah ni tunjuk contoh yang baik. Rasulullah tak hancur, Rasulullah bertolak ansur, Rasulullah boleh bekerjasama, Rasulullah boleh berbincang kan. Jadi orang kafir dulu benci kepada Islam, dah jatuh hati kepada Islam dan terus memeluk agama Islam. Sifat adil, Rasulullah adil itu dalam waktu bila? Waktu menguruskan tawanan perang dan harta rampasan perang kan. Rasulullah bagi kaum ni dapat ni, kaum ni dapat ni. Rasulullah seorang yang adil, dan kita kena faham maksud adil tu. Adil tu bukannya sama rata. Yang kita faham kan, adil tu sama rata. Tak. Adil tu dari sudut Islam meletakkan sesuatu pada tempat dia. Letakkan sesuatu pada tempat dia yang betul. Contoh kan, mak dengan ayah kan. Tiba-tiba malam ni kita solat kan, ada kadang-kadang masjid tutup kan. Kalau kita solat kat rumah kan, tiba-tiba sama ni ayah imam. Tiba-tiba malam tu ayah kata, penatlah ayah imam, mak pula imam kan. Mak pula imam. Kalau ikut adil lah, dah asyik tiap-tiap malam je ayah imam, mak pula imam kan. Penat kan. Tapi tak adil. Sebab apa? Perempuan tak boleh diletakkan sebagai imam kan. Lelaki yang kena jadi imam. Jadi nampak tak adil di situ kan. Sama juga kita ada adik ataupun kita ada abang sebagai contoh kan. Contoh antum umur 12 tahun kan. Ada adik umur 4 tahun. Jadi ayah bagi kamu telefon betul, smartphone, telefon betul. Ayah bagi adik kamu telefon mainan, DIY kan. Jadi secara logik adik mengamuk, adik marah sebab apa? Kamu dapat telefon betul, dia dapat telefon mainan. Tapi dari sudut keadilan, adil. Maknanya kamu ni dah besar, kamu memerlukan telefon nak guna buat PDPR kan. Adik ada kegunaan tak telefon kalau bagi telefon betul? Tak ada kegunaan, jadi tak perlu. Jadi itulah adil, meletakkan sesuatu pada tempat dia. Contoh tak? Kita minum air kan. Kita minum air, minum melalui mulut. Tak boleh minum melalui telinga. Tak adil. Salah tempat. Sama dengan kopiah kan. Kopiah patutnya letak di bahagian kepala. Jangan letak di kepala lutut. Jadi tak adil. Jadi itu maksud dia. Adil ni bukan sekadar sama rata, tapi meletakkan sesuatu pada tempat dia. Meletakkan sesuatu pada tempat dia. Anak-anak dirahmati Allah sekalian. Jadi kita tengok bahagian
pada muka surat 9. Kita tengok dia punya pengajaran. Okey. Yang pertama, sikap lemah lembut dan tolak ansur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata dapat melemahkan musuh Islam. Jadi sikap lemah lembut tolak ansur ni salah satu juga cara untuk kita memperlihatkan keindahan Islam. Salah satu cara untuk melembutkan hati orang yang benci kepada kita, kan? Sebagai contoh kan, peristiwa Rasulullah selalu diejek, dibuang sampah oleh wanita tua yang buta, oleh wanita tua Bani Israel yang benci kepada Rasulullah, kan? Tapi Rasulullah balas tak? Rasulullah tak balas. Rasulullah bila dia sakit, Rasulullah pergi ziarah, Rasulullah suap dia makan lagi, kan? Sehingga bila Rasulullah dah wafat, ada Sayyidina Abu Bakar suap kat dia, dia kata dia tak nak ni orang lain, kan? Nampak? Jadi sikap inilah yang kita patut contoh. Walaupun orang buat jahat macam mana sekalipun pada kita, kalau kita mampu sabar, kita mampu tunjukkan contoh yang baik, kita boleh bertolak ansur, itu yang terbaik. Okey, seterusnya yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang adil. Contoh pembahagian harta rampasan, di mana diterangkan maksud adil. Dan yang ketiga, perancangan dan strategi yang rapi dapat menghasilkan kejayaan. Nampak? Mesti ada, nak buat apa-apa mesti ada perancangan, mesti ada strategi. Kita pun sama nak belajar ni kan. Mesti ada perancangan, dah tahu dah kelas pukul berapa. Kelas Mu'alim ni sirah pada pukul 10 pagi. 9.50 dah bersedia dah. Pukul pagi tadi lepas subuh dah makan, dah sarapan, dah sedia dah dengan buku, dengan pensil. Tepat pukul 10 buka. Tengok video ni kan. Itu persiapan. Jadi Rasulullah ajar kita untuk nak buat apa-apa mesti buat dengan bersungguh-sungguh. Walaupun kita nampak benda tu mudah, jangan ambil mudah. Mesti buat dengan bersungguh-sungguh. Walaupun mualim tak ada kat depan kamu, tapi mesti kamu tunjukkan contoh yang baik, supaya apa yang kamu belajar mudah kamu dapat dan ingat, insya-Allah. Baik. Seterusnya sikit lagi tengok. Tahukah kamu sukan memanah, menunggang kuda dan berenang merupakan sukan yang dianjurkan dalam Islam kerana ia mengikut sunnah Nabi. Okey. Dia bila sebut sukan ni, dia aktiviti fizikal kan. Memanah, berkuda dan berenang antara aktiviti fizikal yang Rasulullah buat. Sebab kalau berperang mesti berkuda punya kan. Berenang dan memanah berperang juga kan. Jadi berbezanya dengan zaman sekarang, kita kena faham sukan yang dimaksudkan tu bukanlah sukan yang boleh, zaman dulu bukannya ada pertandingan. Dia belajar untuk kemahiran mereka, untuk berperang, untuk persediaan salah satu kekuatan fizikal. Jadi kita tak boleh relate dengan pertandingan kan. Jadi kalau nak belajar, belajar itu ada satu sunnah, buat satu sunnah. Tapi pertandingan itu bukan satu sunnah. Okey, jadi bukan sekadar ni, ada lagi Rasulullah juga berlari. Rasulullah juga ada bergusti berlawan. Kalau kita ni kat orang Melayu bersilat. Kalau orang Korea, Jepun ke karate, judo, tido, bukan judo kan, judo, karate, dan macam lagi kalau Cina tai chi, kungfu kan. Rasulullah pun bergusti, Rasulullah bergusti. Jadi ni antara yang famous lah kan. Jadi anak-anak dirahmati Allah sekalian, apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada perang Taif ini, ada masa kita perlu berkeras, ada masa kita perlu bertolak ansur supaya mendatangkan kesan yang lebih baik, ataupun kesan yang mana kita tak terfikir pun kesan itu memberi lebih banyak kebaikan daripada keburukan. Jadi untuk pelajaran pada hari ini mualim rasa cukup sekadar itu. Kita dah habis pada perang Taif pada muka surat yang ke-9 kan. Okey, pada muka surat 9. Pada minggu depan kita akan masuk pula insya-Allah pada muka surat yang ke-10. Jadi untuk kelas hari ini, kelas mualim pukul 10 sampai pukul 11.30. Okey, sekejap lagi
Mu'alim akan tunggu kamu sampai pukul 11.30. Mu'alim nak bagi kamu latihan. Okey. Yang pertama, apa yang kamu boleh buat, apa yang Mu'alim ajar dalam video ni, kalau kamu tak faham, kalau antum tak faham, boleh tulis bahagian komen, Mu'alim akan balas komen kamu. Okey. Dan Mu'alim nak bagi latihan, sekejap lagi ada masa sampai 11.30 kan. Terus buat latihan ni. Jangan tangguh. Terus buat latihan ni. Kalau ada apa yang tak faham, boleh terus komen Mu'alim. Komen kat video ni ke, ataupun boleh terus WhatsApp Mu'alim. Mu'alim akan tunggu dan Mu'alim akan balas apa yang kamu tidak faham. Okey, apa tugasan dia? Buat peta minda berkaitan perang Hunai. Buat peta minda berkaitan perang Hunai. Buat peta minda tentang punca dia, tentang peristiwa semasa sebelum, keputusan dia, bilangan tentera dan apa pengajaran dia. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.